Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi dalam program SME Show Off untuk sesi kali ke-3. Jadi pada kali ini untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Memetrik Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDAX, SME Corporation Malaysia dan Server Dinamik Sendirian Berhad. Dan pada hari ini anda bersama saya lagi, Sazi Asfihan dari Server Digital X. Jadi sebelum saya mulakan, macam biasa, mohon kepada penonton yang sedang menonton untuk sharekan video live ini, dan kalau nak komen, sila komen anda dan boleh kongsikan pendapat dan pandangan anda dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Selain itu juga kita dapat memupuk semangat keusahawanan bersama-sama kerana tanpa anda siapalah mereka. Bertemakan mula berdikir azam melangit dalam industri PKS ini, kemungkinan anda adalah salah satu daripada pegiat aktif industri PKS dan pada masa hadapan insya-Allah, dan menjadi pemangkin kepada pembentukan masa depan negara, support lokal, support PKS. Jadi pada hari ini kita ada tetamu di dalam talian bersama saya sekarang ni, iaitu Puan Hajah Fatimah binti Haji Abdul Hamid, Managing Director Rosfa Niaga Servis Sendirian Berhad. Selamat datang Puan. Terima kasihlah kerana sudi bersama kita kali ini dalam program SME Show Off. Jadi kita teruskan. Soalan pertama, ceritakan sedikit tentang diri Puan dan juga latar belakang company Puan. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Sazil. Juga kepada SME yang telah Mintred juga yang telah menjemput kami untuk bersama berfungsi pengalaman dalam penceburan kami dalam bidang penjagaan. Saya Puan Hajah Fatimah binti Abdul Hamid, pengasas dan pengarah urusan Rosfa Niaga Services Sdn Berhad. Kami mula berniaga sejak 2012 dan alhamdulillah tahun ini, sekarang ini kami menyambut anniversary sejak 10 tahun. Tanya apa? Penglibatan kami dalam bidang ini, kami berpindah daripada banyak tempat sehingga pada sekarang ini kami berada di dalam kilang milik kami sendiri walaupun masih di bawah SPB Bank. Okey, alhamdulillah kami telah mendapat pensijilan halal dan mesti. Juga kami bermula dengan berdikit, tetapi azam kami melangit. Hanya kami dan tim-tim different saja mengetahui bahawa kita ingin menjadi yang lebih baik. Ya, Puan. Okey, terima kasih atas perkongsian ini. Kena dengan tema mula fikir azam melangit. Sekarang ni Puan nampak dah berada di kilang sendiri. Jadi soalan yang seterusnya saya tanyalah. Okey, D-France adalah jenama yang popular dan mendapat perhatian di hati masyarakat. Cuba ceritakan dan kongsikan kepada kita semua yang sedang menonton, bagaimana strategi Rosfa Niaga ni dalam menjalankan perniagaan supaya dapat menambat hati masyarakat. Silakan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahululah kepada staff-staff saya, bahagian admin dan juga operasi, sebab tanpa mereka tidak ada di bank. Yang kedua ialah saya sangat terima kasih kepada agensi-agensi yang awal lagi membantu syarikat bermula daripada Jabatan Perikanan, LKIM, SME Corp sendiri. Pada awalnya SME Corp ini menggunakan nama SMIDEX.
ya, Semidek, bawah mantan pengarah ya dahulu Tuan Haji Ismail, dan saya ingat lagi kalau saya merujuk kepada SME Corp yang membantu kami, mantan pengarah Puan Usla, Cik Esma dan Tuan Haji Ismail datang semula, dan yang terkini ialah Tuan Faiz. Ya, jadi kalau saya kata kami nak berjaya sendiri, Encik Fazil, mungkin tidak bolehlah, sebab saya kata pada awal penglibatan kami, pendapatan kami setahun pada tahun pertama hanya 480,000. Tetapi akhirnya kita berjaya ke arah yang lebih besar lah. Saya tak sebut dekat ini, tetapi alhamdulillah kita berpuasai dengan apa yang ada. Yang penting pada saya untuk pikat ialah pekerja kita kena pikat juga selain kita pikat pelanggan. Sebab kalau pekerja tidak suka, nanti produk yang kita jaga kualitinya dan kuantitinya tidak akan tercapai. Alright, terima kasih atas perkongsian itu, dan saya nak quote this statement lah. Puan dikatakan servis company Puan dikatakan terbaik dalam sale after service. Yang mana kita lihat itu Puan menjaga dari segi feedback masyarakat, kan, antaranya lah. Jadi soalan saya, apakah fokus Rofa Niaga dalam memastikan Rofa Niaga ini kekal berada di pasaran? Bagaimana, part mana yang Rofa Niaga utamakan? Silakan. Boleh, nak saya ulangi soalan? Aku tak dengar. Okey, saya rasa saya faham soalan. Yang pertama ya, saya terlibat dalam bidang perniagaan ni dalam usia yang agak banyaklah. Sebab saya baru 10 tahun kan, sebelum saya buat bisnes. Tetapi saya melihat bahawa dalam tempoh 10 tahun ini yang saya nampak ialah strategi untuk kami buat sales ini menjadikan kami dapat sustain. Kalau saya melihat sampai sekarang lah, lebih kurang 10 ya, strategi kita sales daripada sebelum PKP dan selepas. Sebab pada awalnya kami menjual melalui customer, pelanggan datang ke kedai. Lepas tu kita wujudkan kios. Tujuan saya adalah supaya kami sendiri yang menjual. Kita ada subsidiary yang menjual produk kita. Jadi tidak akan ada siapa-siapa dia nak jual ke tidak, tak ada. Kita pastikan mesti ada kios. Pada awal kios kami kecil lebih stall. Tetapi sekarang ni kita dah wujud premis atau menggerai di mana-mana saja. Jadi tidak adalah kata kalau kita putus satu tak ada. Maknanya dalam bisnes, pada saya lah, pengalaman saya, dalam bisnes mesti ada untung dan rugi. Sebab itu dalam bisnes mesti ada portfolio. Maknanya kalau kita ada 10 tempat kita berjual, kalau 3 rugi, 7 untung, dia masih untung. Tidak akan ada rugi. Rugi itu adalah satu peluang untuk kita cuba cari kenapa tidak dapat jual seperti apa yang kita mahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita barulah hypermarket. Bila kita rasa kita dah cukup, produk kita tak cukup, dan untuk pengetahuan juga semua yang memang kita memang selalunya sebab itu kita memang ada arah yang lebih baik. Kemudian baru kita pergi ke hypermarket. Hypermarket ni bonus-bonus saja pada kita sebab kita dah ada kios kita sendiri untuk menjual promo. Satu lagi, kita bantu usahawan. Sebab usahawan dan di luar sana penjaja yang kecil-kecilan, mereka menggunakan instant money. Jadi dia ambil satu beg, 2 beg, jual RM60, dia dapat RM120. Jadi dia ada RM100. Di situ juga menjamin untuk kami terus berjaya menjual. Kalau kita kata kita jual pack-pack yang kecil ya, seperti ini, hypermarket itu lain. Kalau ini RM15 ya, tapi kita jual yang RM60 dengan banyak. Okey, jadi itu yang menyebabkan kita
kita sustain lah dalam Sustain. yang Yes. barulah bila MCO barulah kita pergi ke arah COD. Sebab kita buat COD itu masih lagi online tuan, belum lagi offline, belum lagi online. Sebab kita nak kena sendiri. Jadi bila PKP kita kena hantar, pekerja staf kita kena arah keluar untuk hantar. Kita tak ambil online dulu sebab kita nak pastikan pelanggan kita mahu seperti apa yang kita fikirkan dan apa yang kita mahu. Kemudian baru kita masuk kepada pandang. Mula-mula kita sendiri, lepas tu kita guna pandang sebab kita tak mampu untuk pergi ke semua kios ya. Jadi pandang. Selepas pandang tu barulah kita pergi kepada website ya, Insta dan sebagainya sebab masalah adalah produk kita frozen. Yang paling laris inilah Popok Leko dan sos. Bila frozen, Shopee pun tak mau menerima ya, tunggu dulu. I see. Lebih baik kita jual online dulu sebab produk kita memang online. Banyak sangat. Ya. Terima kasih Puan. Perkongsian yang sangat detail daripada tadi, daripada step by step. Sebab apa bukan apa saya tanya ni, sebab mungkin ramai nak tahu macam mana perniagaan Keropok Leko khususnya perniagaan makanan berasaskan proposa ikan ni dia sustain 10 tahun. Jadi sebab itu saya tanya soalan ni supaya penonton tu dapat lihat dan dengar daripada pengalaman Puan sendiri apa yang Puan kongsikan tu supaya menjadi pembelajaran dan pengajaran kepada mereka yang berada di luar sana khususnya lah. Okey, jadi soalan yang seterusnya lah. Okey. Saya ambil quote ni daripada laman sosial lah. Saya akan baca kan. Tua tak bergigi pun boleh makan. Mungkin Puan pernah tak tahu kan. Tua tak bergigi pun boleh makan. Jadi apa yang istimewanya produk yang dikeluarkan oleh Rospan Niaga Sdn Bhd? Silakan. Okey, istimewa. Okey, istimewanya produk kami ya. Kalau yang saya fikirlah, kalau kita lihat produk saya, keropok tu sudah dipotong ya. Satu keistimewaannya lah dia dah dipotong goreng terus makan. Dia dah potong dah siap tak perlu. So campak dan kuali tu boleh makan kan. Yang Perlu nak kedua potong-potong je. yang menjual secara online, secara Penjualan gerai. di luar, mereka hanya ambil produk ni masuk dalam minyak, tak perlu potong, tak perlu apa. Memang cepat. Mudah. Kalau tak goreng simpan, tidak ada rugi kepada mereka. Itu kemudahan dari segi mengendalikan keropok itu sendiri. Yang kedua ialah tekstur. Teksturnya yang sekarang ini mendapat ujian. Mendapat ujian semua orang ialah kita yang ini ialah dia lembut sampai tadi kata tak ada gigi pun boleh makan. Testimoni daripada seorang lawyer, anaknya setiap pagi nak bekal Keropok Leko pergi sekolah. Sebab dia kata dia bekal yang dengan makanan lain bawa balik. So itu menjadi inspirasi kepada kita untuk tekankan sebab memang kita jaga dari tulang ikan kita tak mahu adalah. Jadi kalau orang tua tak ada gigi pun dia memang hidup. Jadi itu yang sustain satu kami menjaga kualiti kita boleh pulang. Jadi setiap kali kita memang pastikan ya rasa itu tercapai. Alright. Itu je perkongsian dia. Itulah keistimewaan di brand Keropok Leko kan. Kita tahu dia punya rasa dari segi packagingnya dan dari segi penyediaan dan sebagainya. Mengekalkan rasa dan juga mudah dimakan oleh mana-mana golongan. Sebab apa? Soalan ni memang betul apa yang disebutkan dalam media sosial. Sebab kadang bapak saya orang tua dia memang tak ada gigi. Dia makan beli Keropok Leko dia risau orang Keropok Leko tak sakit kan. Jadi yang adanya produk di France ni
yang memudahkan dan juga dia tak ada masalah untuk orang yang orang tua untuk makan dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya lah nak tanya, boleh ceritakan, kongsikan pada kita banyak produk yang ada kat meja saya tengok kan, meriah. Jelaskan, sila beritahu apakah produk-produk yang telah dihasilkan oleh Rospa Niaga Services. Silakan. Ya, produk yang telah dihasilkan, okey, yang pertama kita hasilkan saya kata itu adalah kelompok Eko. Okey. Kelompok Eko ini yang pertama, dan produk ini memang kita awal kita ialah dengan sos. Okey, kelompok Eko dengan sos. Kalau ada ini mesti ada ini. Kalau tak orang akan cari, wajib. Ini memang sos kita buat sendiri. Ini produk kita yang paling awal dan paling diminati sampai ke hari ini. Dan saya kata tadi, kalau kita nak sustain dalam tadi saya kata cara sales kan, kita tak boleh bergantung kepada satu tempat saja untuk berniaga. Sekarang ni bila wujud banyak peniaga pokok leko didirilah. Kemudian saya hasilkan satu lagi yang berasaskan pokok leko juga. Jadi bila dia nak makan ini, dia makan keping. Kalau dia nak makan dia beli juga pokok leko. Supaya dia ada pilihan, nak pilih mana satu nak makan. Dia dapat jual RM2. Macam itulah ceritanya. Lepas tu kita hasilkan lagi yang berkaitan sebab yang ini pula Leko ball, leko juga. Leko ball. Sebab leko ball ini ada Tahai Sarawak. Kali Tahai ni sebab macam syarikat kami ni susah sikit nak dapat perhatian lah, sebab kami bukan yang menjual produk berasaskan bahan-bahan dari Sarawak. Jadi kami dibawa pergi ke luar, ke Semenanjung lah, paling-paling ke Semenanjung. Kita akan bawa istimewa yang itu sebab orang nak rasa yang lain. Sambil dia rasa ini, apa asal dia pemakannya ini. Jadi setidaknya dengan ini kami dapat memperkenalkan pokok leko Sarawak, sebab kami faham pokok leko asalnya daripada Terengganu dan Kelantan. Walaupun apa yang di-sharekan, apa dikongsikan oleh puan kita pada hari ini, nampaknya pokok leko pun dia yang puan telah hasilkan juga ada identiti yang tersendiri, yang itu dapat mewakili Sarawak dan sebagainya untuk membezakan antara produk-produk yang ada di Semenanjung dan sebagainya. Okey, nak tanyalah, mungkin ada orang nak tahu bagaimana cara pemprosesan produk ini dilaksanakan. Boleh kongsi? Okey, cara proses. Macam ni ya tuan, sebab saya ni lama bekerja di Kelantan Selangor. Jadi saya bila pergi ke Kelantan dan Terengganu, saya nampak ya proses pokok leko macam mana pada ketika itu, sebab saya bermula 12. Tapi saya dah mula buatlah, melihatlah macam mana pokok leko dibuat, sebab saya sendiri pun gemar pokok leko. Bila saya sendiri suka makan, saya nak lihat juga apa yang saya makan. Jadi kami bila buat pokok leko ni, yang pertama saya buat ialah saya nak tempat yang betul-betul nak proses. Tidak ada maksudnya ikan lalat suka kan. Jadi kita memang kawasan kita dengan netting yang sangat cukup. Kita proses, kita memang pasang ekor ya, tak boleh kipas saja sebab takut hidungnya terjejas. Jadi kalau saya katakan proses pokok leko ini, kalau tidak ada ketahanan ya, diri ya, memang tak boleh kekal dalam bisnes pokok leko seperti yang saya ada sekarang, sebab banyak yang perlu diguna teknologinya, mesin semua dengan harga yang agak mahal. Dan kalau kilang itu kalau kita kata perlu ada ekor, tempat proses ikan
isinya kita bukan beli isinya saja, terproses kami sendiri. Sebab itu kita pastikan memang tidak ada tentang orang tak ada gigi pun boleh makan. Jadi prosesnya memang ikut teknologi moden lah. Sebab itu seruan saya kepada agensi yang ada di luar sana, memang kalau kami nak terus ke depan, kami memang masih memerlukan bantuan ke arah otomasi dan digital. Kita dah beberapa kali memohon, 3 kali dah diberikan, tapi masih kali peringkat yang tertentu kami tidak layak. Tidak layak bukan dengan infak tidak ada, bukan kami tak mahu nak faham grant dengan pembiayaan. Tetapi kerana dikatakan mesin kami yang ada sekarang ini tidak fully automation. Sebab itu bila tidak fully automation, kita tidak boleh pergi kepada digital. Padahal kalau IoT, cloud dan lain-lain itu kami dah mengikuti training dan semuanya dengan everything. Dah luluskan, medek dan sebagainya. Tapi pihak pembiayaan mengatakan kami perlu ada fully automation machine. Kami memang nak pergi ke arah sebab kalau tanpa itu kami tidak dapat pergi jauh sebab produk kami dah ada lesen sebab Brunei dengan Singapura. Kita tidak guna ejen. Kami sendiri yang berusaha ke situ ya untuk bawa komponen. Kalau Brunei dulu awalnya kami menemukan disebabkan oleh business matching ya oleh MKM. Lepas tu kami terus sendiri. Kami pergi sendiri. Memang tak dapat sebab komponen tu sedikit. Nak dibawa ya ke luar. Kemudian kami pergi Singapura. Bila saya tengok ada dari pusat mengatakan ada saya dari pusat dan di sana Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ada lepas tu marah menaja untuk kami. Jadi awalnya kami dapat di Singapura dan kita boleh dapat jual lah pokok leko sehingga 100 beg pada masa itu. Tapi sayangnya PKP ini menyebabkan kami tangguhkan dulu ke Singapura. Jadi mengikut pahaman saya apa yang dikongsikan oleh Puan ada jugalah beberapa agensi yang membantu Puan dalam bersama-sama membina perniagaan ini. Saya nak tanyalah agensi mana yang paling banyak berjumpang kepada kepada pembinaan syarikat Rasuah Niaga Servis Sinar yang support di belakang dari dulu sampai sekarang. Boleh kongsikan? Maksudnya dari awal ya? Dari awal sampai sekarang. Maksud Puan dari bantuan. Bantuan ke kita bantuan latihan. Kami pernah mendapat bantuan daripada awal sekali saya kata adalah Jabatan Perikanan. Yang itu kita dapatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Perikanan. Saya rasa saya dapat 99,000. Yang kedua kalau saya tak silap dan yang kedua saya mendapat Jabatan Ketua Menteri. Mereka memberi mesin sealer kepada saya, kepada syarikat dan juga mesin vacuum. Jabatan Ketua Menteri. Dan yang ketiga saya mendapat daripada SME Corp. SME Corp saya mendapat saya 3 kali ya dapat daripada bid ya daripada SME Corp. Ini yang lain. Dan ini 019 saya dapat daripada SME Corp. Masih dalam prosesnya. Okey, nak dapat duit nak dapat duit. Okey, jadi pada kemudian yang lain-lainnya saya mendapat pembiayaan dari bank, beli ini daripada bank. Satu lagi saya juga mendapat pembiayaan daripada Marang. Saya juga mendapat daripada Tekun juga ya. Saya terima kasih kepada Tekun. Pada awal semua orang tidak kenal dengan saya sebab saya baru bermula. Tekunlah memberi pinjaman kepada saya sebanyak RM10,000 saya ingat. Lepas tu RM50,000, lepas tu
100,000 sudah. Berarti kami sebagai mana saya beritahu kepada yang lain-lain lah, mungkin tidak sama dengan saya. Pada saya kita perlu akur dan kita follow saja, ikut saja apa yang diminta oleh pihak yang memberi pembiayaan ataupun grant. Kalau kita follow memang ada. Yang penting ialah bila terbuka peluang daripada pihak agensi yang kita terus grab. Kita jangan tunggu macam mana, macam ni, memang tak dapat. Tapi kalau kita terus buat ini, kalau tak ada peluang, memang kami keluar dengan modal kita sendiri, dengan tunai kita sendiri. Kalau kita rasa kita nak cepat dalam bidang tu, kita kena pertimbangkan sendiri. Contohnya green dryer ya, tempat kami untuk green, kami terpaksa keluarkan duit sendiri. Tapi bila dah mana-mana agensi tidak akan bagi pembiayaan atau pinjaman sebab kita dah keluar duit sebab dengan ada dulu barulah kita boleh baru kita bagi. Dan satu lagi kadang 5 bulan, kadang 1 tahun. Dan saya ingat lagi mesin yang saya nak dalam nilai 500,000 dia ke arah digital. Setahun saya tunggu. Last saya tidak layak sebab bukan fully automation saya tunggu. Jadi kalau saya nak tunggu fully automation tu, saya kena ikutlah mula berdikit azam langit. Kami masih lagi reda alhamdulillah dengan apa yang kami dapat sekarang ini, tapi saya menyuruhlah, saya meminta kalau orang seperti kami boleh pergi ke atas cepat meroket kami masih perlukan bantuan supaya bila kami dibantu kami dapat membantu. Alright, terima kasih kepada Puan kerana buat pengongsian. Pengongsian itu sangat bermakna ya, bagi orang yang mendengar, yang belajar. Ini sebagai proses pembelajaran kepada orang lain jugalah. Jadi dalam menjalankan bisnes tu memang kita tahu banyak agensi yang dapat membantu dan dia ada melibatkan proses-proses yang tertentu. Dan soalan yang seterusnya saya nak tanya, tu ada lagi produk yang belum diceritakan lagi. Ada banyak produk yang belum cerita. Boleh ceritakan yang ada kat situ dalam bekas Tupperware tu, apa tu? Nak tahu juga tu kan. Okey tuan. Yang pertama yang saya nak bagi tahulah. Terus yang ini dulu. Kalau yang ini tuan adalah popok leko frozen. Okay. Tetapi bila kita nak hantar ya, pergi ke luar negara, pergi ke mana, bukan pergi, kita nak bawa ya untuk ekspor dan sebagainya. Contoh tak payah jauh lah dari Semenanjung. Ada kawan-kawan, pegawai-pegawai ya yang minta leko itu sebab dah rasa tak lagi. Jadi bila nak minta, kami nak hantar frozen ni susah. Jadi sekarang ini kami telah memiliki ya mesin retort tuan. Kita boleh retortkan produk ini dan juga popok lekonya sebab kita boleh post dengan mudah ke Semenanjung. So lengkap satu package. Lengkap satu package. Tak mampu dan saya tahu di Sarawak di Semenanjung pun banyak popok leko. Tapi orang Kelantan dan Terengganu pun membeli popok leko kita. Ya, sebab rasa ni ada sesuatu yang subjektif. Ya, tak kita masih suka popok yang lain tapi kita juga ada. Jadi bila ada yang ini, berarti kita ada frozen, dia sama. Satu frozen, satu lagi retort. Yang ini masih dalam R&D, kita nak tengok berapa lama ketahanannya dan saya memanglah saya ni orang yang suka menuntut ilmu. Memang saya ada berbincang untuk pergi mendalami ilmu retort ini agar produk frozen saya dapat diretortkan untuk pasaran-pasaran yang tertentu. Walaupun kami masih mengekalkan produk frozen. Okey, yang keduanya disebabkan PKP ini, kami juga ada mengeluarkan disebabkan kami telah memiliki mesin sendiri ya. Jadi dan kita juga nak pergi ke arah shopping.
kami menghasilkan produk ini masih R&D kan, sebab rancangan nasi minyak dan di sinilah lebih kurang kita juga jual dalam bentuk pack seperti ini. Yang ini kita upgrade menjadi lebih standard dan mendapat pensijilan halal. So itu boleh tahan berapa lama tu dalam packaging macam tu? Apa ni 2 tahun? Oh, 2 tahun. So sesuai untuk jual online lah. Sistem kalau proses retort ini dia boleh tahan 2 tahun. 2 tahun. Ini berjaya tuan. Inilah minggu ini live ini menjadi satu saksi ya untuk kami berjaya dalam bidang retort ini pada masa akan datang. Sebab jarang jumpa keropok leko yang di Sejuk Beku kan, sebab memang kali pertama saya jumpa di Sarawak, iaitu di nama di France. Sebab saya sebenarnya asal Pahang, wife saya orang Kelantan dan kita orang memang peminat keropok leko sebenarnya buat. Dan sepanjang saya berada di Kelantan memang saya tak pernah jumpa lah produk Sejuk Beku macam puan keluarkan. Bila saya datang Sarawak, ada keropok leko Sejuk Beku rupanya. Lepas tu saya kata, oh benda ni boleh pergi jauh ni sebab dia segi ketahanan dan mobility dia. Yeah. Dan boleh ceritakan produk lain selain yang Bang tunjukkan lagi yang berbeza. Ya, produk yang lain tadi. Sekejap ya. Yang ini tuan tahu kan dekat Miri ini memang tempat datangnya kita orang Sarawak kata bubuk. Kalau di Semenanjung mungkin Geragau dia pedang kecil. Benda ni dia datang ikut musim. Kalau tahun ini tadi bulan Mac datang dengan banyaknya. Jadi kalau kita tak menghasilkan produk belacan ni, dia dah belacan. Kalau kita tidak menghasilkan produk belacan ini, saya rasa kita mengabaikan peluang. Sebab itu saya suruh kepada usahawan di luar sana ya yang berminat untuk memproses dia belacan. Saya seru kepada mereka belajar aja lah. Mereka boleh guna saya punya greenhouse ya untuk jemur belacan. Memang prosesnya sangat bersih, higienik, tidak membazir masa sebab tidak kena hujan, letak saja tinggalkan. Saya memang mengalu-alukannya yang di luar sana terutama di Miri untuk datang ke tempat saya dan gunalah greenhouse saya itu dengan bayaran yang minimum. Sebab saya sendiri yang memang ada terlintas sudah pun menghasilkan mewujudkan usaha-usaha kecil di luar sana. Hanya ramai yang tak nak datang sebab mungkin segan ke, tak payah segan dengan kami. Datang sahaja untuk mendapat sesuatu. Sebab saya adanya BK ya, InScan. Jadi saya boleh juga membantu dari segi keuangan tu mungkin tidak, tapi dari segi servis, perkhidmatan, bimbingan, telefon memang saya boleh kongsi bersama. Alright. Ada lagi puan untuk dikongsikan? Yang lain-lain. Yang keropok ikan tu boleh tunjuk lagi tu. Yang ini memang yang ready to eat. Keropok ikan ya. Yang ini. Ini antara makanan ringan lah. Dia hasilkan daripada asas keropok ikan. Kalau abang ambil biasa orang ambil bungkus yang besar lah. Alright. Jadi campur dengan sos dia lagi. Sos dia ada banyak pilihan ke ataupun dia apa option sos tu? Apa dia? Option pilihan sos. Ada beberapa jenis sos ataupun satu jenis saja. Chili sauce. Ini chili sauce. Macam ini Pan. Yang ini yang awal kita hasilkan. Kemudian kalau habis ini dia boleh refill. Yang ini kita jual 60 beg tu. 60 beg. Jadi dia cukup ini untuk guna jual. Kalau dia beli ini dia kurang lah. Kos dia tinggi lah untuk dia dapat untung. Kalau dia ada sebab orang yang saya tahukan kalau dah makan sos ni dia kena tuang dalam leko tu banyak-banyak. Dia nak betul-betul. Jadi
Biasa kalau makan lekor ni memang kena curah banyak-banyak kan. Dia tak ada curah banjir sekali. Ya. Jadi Puan, okey kita dah tahu dah tentang produk, apa semua kita nak tahu sekarang ni. Mungkin ada penonton di luar sana tahu. Sekarang ni dah kat mana dah produk ini dipasarkan? Yang ikut kefahaman saya lah. Puan pernah mempromosikan produk ni sampai ke luar negara, iaitu ke Jepun, ke Korea, ke China, ke Istanbul, dan bagaimana respon mereka? Sila kongsikan. Soalan ni menarik, Tuan. Harap-harap ada orang mendengar supaya kekangan yang kami hadapi dapat diselesaikan. Kami hanya mampu untuk hantar ke Brunei. Brunei respon mereka sangat baik. Mereka akan ambil 200 beg. Bukan ini ya Tuan, bukan yang sekilo ya, yang 4 kilo. Untuk mereka jual. Yang 4 kilo ada 200 beg. 200 beg? Wow. 200 kilo dia ambil 200 beg. Banyak tu? Ya, banyak. Yang ambil sekali. Banyak. Jadi, forum kami yang besar itu pun kita penuhkan. Kalau beberapa orang ambil, kita dah tak ada produk. Jadi, kita bahagikan. Okey, berdua yang dapat. Kami belum lagi buka market kami untuk yang lain. Walaupun kita dah mula untuk cari ejen. Tetapi capacity. Sekarang saya dah kata tadi, saya nak pergi ke arah fully automation. Sebab itu kami dah diluluskan di audit hari itu. 2 kali kami di audit lulus. Tetapi saya tak tahu macam mana perjalanan masih tidak dapat matching grant lah, masih tidak dapat selesai. Kemudian Singapura. Kami juga hantar produk kita ke Singapura. Kita hantar 1 tan. Kita guna, kita tak pakai shipping ya sebab produk tak cukup. Kita guna Ecobo. Memang mahal. Tetapi disebabkan harga di Singapura sama dengan harga dekat $, kita masih boleh cover. Kita masih boleh cover kalaulah produk kami ini cukup untuk pasaran. Korea mencadangkan kami untuk hasilkan produk daripada Singapura. Korea minta produk yang ready to eat daripada Thai. Dia minta 1 kontainer sebulan sekali 40 butir. Kami tak mahu buat harga. Bukannya kami tak mahu. Kami cuba tapi dengan kami nak pergi ke Brunei, kami nak hantar ke Singapura, nak pergi ke Korea, nak pergi. Saya rasa memang memerlukan kos juga. Kami dah keluar banyak modal sendiri untuk memajukan bisnes kami dan kami masih perlukan banyak. Sekiranya awak ini naklah ada produk makanan pergi ke luar negara, memang kami kalau dari kerja dan seterusnya boleh. Tapi untuk terus naik ke arah itu memang perlukan masa lah. Berdikit. Azam lahir. Itu dia. Dah 2-3 kali Puan mengaitkan tema tu. Bagus lah Puan. Jadi saya harap Puan dan juga syarikat Puan dapat menyelesaikan isu tu. Dan saya juga haraplah syarikat ni ataupun produk defense ni dapat pergi lebih jauh pergi ke luar negara supaya memperkenalkan bukan sahaja produk tu tapi negara kita itu Malaysia, makanan Malaysia dan sebagainya kan. Jadi soalan yang ini saya tengok pelbagai pencapaian, pelbagai pencapaian dan anugerah telah diperolehi dari tahun 2012 hinggalah 2019. Saya tengok banyak. Saya tak dapat baca semua kan. Saya tengok banyak, memang banyak sangat anugerah yang Puan dapat lah. Dan saya rasa memang saya tengok memang bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa kan. Dengan lagi yang ditadbir urus oleh anak Puan kan. Ada 2 orang anak iaitu saya sebut kat sini Muhammad Ezwan bin Ma'aris, Operation Director, dengan Emira Ain bin Ma'aris, Operation Director, bersama-sama lah untuk memajukan usaha sehingga dapat anugerah-anugerah ini yang diperoleh. Jadi boleh Puan kongsikan rahsia kejayaan ini? Silakan. Rahsia kejayaan.
Okey, nak kongsikan rahsia. Yang pertama ya, saya start bagi tahu ya, yang awal biasanya bersama saya adalah saya kata yang pertama ya, kita nak berjaya dalam bisnes ialah ini pendapat saya ya, mungkin orang lain-lain. Yang pertama ialah kita kena tahu dulu bisnes yang kita nak cebur. Kita kena tengok apa sebenarnya bisnes yang ada di luar sana, kita memang sukalah. Lepas tu yang kedua, bila kita buka syarikat, kita dah pilih bisnes tu, kita buka syarikat, kita mesti fokus ya kepada syarikat kita. Fokus. Walaupun fokus yang saya katakan tadi, kita kena tahulah fokus dari segi apa yang kita boleh tahu. Sebab saya rasa, kenapa kita kena tahu syarikat yang kita bina itu ialah yang pertama, ilmu yang kita ada. Sebab tidak semua orang ada ilmu dalam bidang itu, tapi dia nak cuba saya. Saya tak pernah terfikir untuk jadi businessman, tapi saya jadi menjadi alhamdulillah rezeki tersebut ke arah saya. Kemudian ya puan? Sebab apa? Saja tidak cukup. Kita dah tiga orang lah interview semuanya businesswoman hari ni dan semalam. Kebanyakan semuanya wanita yang terlibat dalam perniagaan sekarang yang hadir pada hari ni lah. Saya tengok ramai wanita yang terlibat dalam perniagaan. Dan saya tengok mereka adalah golongan yang sangat hebat lah. Power, sangat kuat. Okey, sambung tadi Puan. Sambung. Saya tambah sikit. Nak teruskan? Okey. Jadi Teruskan. Okey. Terima kasih atas pujian. Lepas tu yang satu kan saya kata ilmu tadi. Kemudian saya teruskan dengan pengalaman. Kita sebelum terlibat dengan sesuatu, kita pun ada pengalaman di tempat lain kan. Kita gunalah ilmu tu. Jadi yang ilmu dan pengalaman ni macam sekarang Minggu PKS. Minggu PKS bila kita melihat macam ini adalah pengalaman. Ini adalah ilmu. Orang yang mendengar adalah ilmu ya daripada usahawan yang lain ataupun daripada panel-panel yang dipanggil sepanjang Minggu PKS 29 sampai 4 Julai hari ini. Kemudian yang ketiga ialah saya kata saya lah. Kita ada ilmu, kita ada pengalaman. Yang ketiga, kita mesti ada guru. Tidak semestinya guru itu datang ke rumah dan ajar kita, tidak. Guru kita macam inilah. Saya di sini, gurulah dikiranya. Usahawan yang lain, Yana Corporation, itu gurulah. Zuema, ownernya gurulah. Kemudian Rania, Puan Kartini itu gurulah. RFM, Puan Hajar Fisya, itu gurulah. Maksudnya pada saya, ilmu, pengalaman dan guru itu mesti ada serentak ya, dua. Jadi dan yang ketiga akhir kepada usahawan pada saya, fokus kepada peluang. Yang lain-lain abaikan supaya kita terus maju. Ya, itu dia. Terima kasih Puan atas pengkongsian. Itu antara amanat dan juga rahsia kejayaan. Kamu bayangkan kepada penonton sekalian, Puan Hajah Fatimah binti Abdul Hamid ini mendapat anugerah, pelbagai anugerah sejak tahun 2012 sehinggalah 2019. So, sekali kata-kata je boleh diambilkan sebagai amanat dan juga nasihat lah. Jadi, soalan yang kedua terakhir sebelum saya pergi pada harapan, kat mana nak dapatkan produk di France? Ceritakan. Okey, produk kami memang kebanyakannya di Miri dan di Kuching. Kita ada branch di Kuching dikendalikan oleh anak saya. Jadi kita boleh tahu dalam Facebook, dalam Insta, dalam website kita ada yang di mana nak boleh kalau di Brunei kita ada syarikat kita di Brunei. Kalau di Singapura kita ada. Hanya di Johor, orang Johor pergi Singapura nak beli pokok-pokok. Dan mereka call di mana nak dapat mereka di Singapura. Semasa bukan PKP. Dan satu lagi, insyaAllah selepas PKP ada seorang business lady nak ambil, nak jual. Bukan nak ambil jual lah. Mereka nak bawa pokok-pokok, dia nak terlibat dalam bisnes pokok-pokok difference di Shah Alam Selangor. Dari situ nanti saya akan fikir untuk macam sustain dan kembangkan bisnes. Secara dalam talian ada Puan untuk dapatkan produk ni dalam talian? Secara online? 013
835 3699 saya sendiri. Boleh juga ke nombor 012 805 696. Sorry 3696. Alright. Jadi anda juga boleh dapatkan info atau maklumat daripada Facebook syarikat sendiri iaitu Different. Banyak dalam Facebook ya, Different, macam-macam gambar ada. Macam-macam gambar ada. Jadi boleh dapatkan maklumat atau info kat sana juga. So pengguna boleh just type saja, type Different, okay, D-FRENTZ. Anda akan jumpa Facebook page, ada banyak gambar kat sana lah. Dan juga yang terakhir puan, sila bagikan harapan puan lah. Dan sila kongsikan. Harapan saya. Ya, harapan saya kepada diri saya, semoga saya terus kekal dalam bisnes ini dan bisnes ini akan diuruskan oleh anak-anak saya dan dinasti akan seterusnya. Okey, harapan kepada usaha di luar itu sana bila berada dalam bisnes perlu ada ketahanan diri. Okey, ketahanan diri dari segi minda, fizikal, emosi dan sebagainya. Banyak ya cabaran di luar sana, dan kepada yang membantu kami di luar sana, harapan kami ialah teruslah melihat, meninjau ya kami ini untuk kami pergi ke depan. Alright, baiklah. Terima kasih Puan. Jadi kepada anda semua yang berada di luar sana, diharapkan perkongsian ini menjadi pembelajaran dan pengajaran, juga menjadi inspirasi kepada penggiat-penggiat aktif industri PKS yang berada di luar sana, dan kemungkinan insya-Allah kita akan menjadi salah seorang yang akan membantu ataupun menjadi menyumbang kepada pembentukan ekonomi negara kita nanti insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sudah selesai, jelas dan padat penerangan Puan. Jadi diharapkan ilmu manfaat ini dikongsikan bersama insya-Allah. Jadi ucapkan terima kasih Puan. Terima kasih semula. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam program yang sama untuk sesi keempat pada kali ini. Jadi jangan lupa bertemakan Mula Berdikit Azam Langit, support local, support PKS. Jumpa lagi. Assalamualaikum.